Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu kepada agama dan Islam. Mana kita kata itu kita sampai pada bahagian yang ketiga tentang golongan yang tersesat daripada Islam, iaitu mereka mengada-adakan usul-usul yang baru dalam penilaian syariah. Sedia mereka mereka dah tolak dalil dengan suka hati kerana tak kena dengan kehendak mereka. Kemudian mereka permainkan dalil-dalil ikut apa yang mereka nak, percaya sama kitab, tak percaya Quran, tak percaya sunnah, percaya sama kitab atau apa, menyelewengkan nas daripada pengertian dia, sorokkan nas. Dia percaya hadis ahad, tak percaya hadis ahad, ambil dalil untuk sokong bukannya sandaran. Kemudian mempermainkan usul atau tata cara golongan salafus soleh. Kemudian mereka kita kata tak tahu bahasa Arab dan sebagainya. Seterusnya semua 10 perkara tersebut kita bincangkan. Dan kita dah masuk pada usul ketiga, mereka adakan usul baru bagi penghujahan dan penerimaan. Maksudnya benda yang tak ada dia akan masukkan. Yang pertama itu kita terangkan adalah berkenaan mentaklid para imam dan syekh, yang kita terangkan berkali-kali. Taklid dalam Islam ni adalah tercela, pasal ditiru, di-imitation. Sedangkan yang kita dikehendaki pada kita adalah ittiba', bukannya taklid. Okey, hari itu kita sampai musa yang ke-75 ke 76? 76 kan? Dah habis kan? So kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk. Yang pertama ikut imam dan juga ni, dan kita terangkan itu bahawa dalam bentuk yang ni tersesat dalam masalah mengikut taklid ini. Dia sama ada golongan Rafidah, Imamiyah, golongan Sufi Batini, ataupun golongan falsafah Batiniyah yang mengagungkan falsafah Greek dan sebagainya. Kemudian orang yang keempat adalah orang jahil yang mengikut imam-imam. Yang empat bukan salah ikut imam tadi, dia jahil ikut, kemudian dia besarkan kata-kata imam tadi mengatasi hadis Nabi SAW. Maksud soal imam tadi tak salah, tak tersilap. Dia kan keluar ayat kata macam kau ni alim sangat, itu ulama ni adalah sekian-sekian kan. Tapi bila lawak ni apa? Dia buat ikut mazhab Imam Syafi'i, fiqh, akidah Asy'ariyah. Imam Syafi'i tak ada akidah. Belik betul. Dia kan. Ini benda yang zaman kita sekarang ni banyak orang tertipu dengan ayat macam tu. Baik. Sambungkan ni. 46 muka 76. Baik, kedua. Berkata pengarang kita hafizahullah, kedua antara usul-usul baru bagi penghujahan dan penerimaan yang diada-adakan oleh golongan yang tersesat ni adalah kasyaf dan ilham. Kasyaf dan ilham. Para pelampau kesufian mendakwa bahawa para imam disingkap untuk mereka pada makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Itu perkara-perkara yang tak diketahui oleh para ulama syariah, yang mereka namakan sebagai ulama zahir. Mana pada imam imam yang mereka ikuti tu disingkap untuk mereka ni makna Quran dan Sunnah yang benda ni tak diketahui oleh ulama syariah. Sebagi mereka ni Islam tu dua, kulit dan isi. Kulit apa yang orang sibuklah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, ni kulit. Isi tu tak payah belajar pun tak apa. Kalau kita balik pada asal kita kan, mereka mengagungkan guru-guru mereka kata wali kadang-kadang melebihi nabi, melebihi daripada nabi. Dan sebab itu kita kata mereka pasal nabi dapat wahyu, tapi wali kasyaf atau ilham. Dia dijadikan benda tu alasan untuk ikutan kepada wali-wali tadi, melebihi hatta mengatasi nabi. Mana tak beradab dengan wali dia salah, tak beradab dengan ulama dia salah, tak beradab dengan nabi tak apa, tak beradab dengan nabi tak apa. Kata-kata nabi ditolak tak ada hal, kata-kata ulama mereka tolak. Macam mana ni kata-kata cakap macam ni pada Habib? Dia kata dia akan timbul tanya tu, buat benda nabi tak ajak, tak ada masalah. Nabi larang benda sekian, langgar. Tapi kalau benda sekian tegur apa benda mereka buat, jangan, siap. Ini pasal-pasal bagi mereka Islam ni ada dua, kulit dan isi. So bagi mereka, macam kita pernah terangkan itu, tajuk ni kembali kepada kisah Khidir. Kisah dalam surah Kahfi kan, kisah Musa AS kan. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan kisah Musa dalam surah Kahfi tu, yang mana Allah Ta'ala nyatakan
Dalam surah Kahfi, mula ayat saya ingat. Okay, bukan mula surah Kahfi tu, mula ayat yang kisah Musa tu. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Musa AS. Kisah dia pendek je sebenarnya. Kalau ikutkan tak adalah panjang sangat. Dia buka dah. Semua silap habis. Okey. Kisah Musa, dia bermula dengan ayat nombor ayat saya tak ingat. Tak apa, saya buka. Saya buka. Okey. Dia mula dengan Allah Ta'ala nyatakan okey, mula dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. 60 sampai 82. Dia mula dengan wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Mana pasal Musa kata, dan Allah Ta'ala suruh ingatkan balik kisah berkenaan dengan Khidir. Dia sebenarnya kisah ini didatangkan untuk memberitahu Nabi tentang tajuk masalah, bukan untuk kata ambil pengajaran berkenaan dengan ada orang tahu benda Musa tak tahu. Tak, bukan tu. Kisah dia Musa AS pernah ditanyakan berkenaan siapakah orang yang paling berpengetahuan, paling alim. Dia kata aku. Dia tak sebut insya-Allah. Dia tak kata insya-Allah, dia kata aku paling tahu. Memang ikut kata-kata dia betul. Pasal bagi Allah Ta'ala takkan letakkan Nabi atau Rasul tadi orang paling bodoh. Pasti orang paling alim untuk menjadi ikutan kepada manusia. Tapi oleh kerana dia tak sebut insya-Allah saja, pasal Nabi, Allah Ta'ala tegur Nabi berkenaan dengan dengan tajuk insya-Allah ni, bila dalam akhir hujung kisah Ashabul Kahfi tu, sebab Nabi SAW ditanya oleh seorang Yahudi berkenaan 3 perkara, tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Nabi kata datang esok aku beritahu. Jadi Allah Ta'ala tangguhkan wahyu untuk memberikan pendidikan tarbiyah kepada Nabi SAW. Dan kita dapat pengajaran yang sama. Dan kisah Musa tu untuk ceritakan tambahan berkenaan dengan tajuk yang sama. Dia akan datang kisah tersebut untuk mengajar kepada kita bahawa kena cari ilmu laduni. Faham? Tapi orang salah baca, dia baca kisah tersebut, tengok. Ini Musa Nabi tak tahu. Tengok. Khidir tahu. Dia sibuk benda, dia lupakan berkenaan masalah asas. Kisah itu bukan datang untuk mengajarkan kita, suruh cari ilmu tersebut. Dia beritahu tentang apa yang berlaku pada Musa. Kisah berlaku pada Musa kan macam Musa tongkat dia campak jadula. Kita tak ada suruh cari tongkat yang sama, kayu yang sama jadikan cincin, bukan. Maksudnya dia beritahu untuk datang kisah tadi untuk apa. Kena faham. Untuk apa datang kisah tersebut. Bukan kita datang ambil pengajaran daripada kisah tersebut, ada orang akan tahu. Dia start macam tu yang masalah. Bahkan bukan setakat dikatakan ada orang tahu apa benda yang orang lain tak tahu. Betul? Allah Ta'ala nyatakan surah Yusuf, Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang mengetahui ada orang lagi tahu. Yang ustaz tu tahu benda sekian, tapi tak tahu berkenaan kita. Orang tahu kita, tak tahu sekian. Dia ada orang lagi pandai. Kita akan jumpa. Mungkin ada orang yang pandai dari kita, diam je, tak cakap banyak pun. Tak bercerita, tak mengajar. Tapi kita kata dalam masalah tanggungjawab, mustahil lah kalau dia paling pandai tapi dia tak mengajar. Sebab apa? Sebab Islam ni, ilmu ni kan untuk simpanan, untuk disampaikan. Itu pelik sikit lah. Kata, ni diam je, tak mengajar. Pasal dia alim. Dia tak mengajar. Tu masalah suka nyanyi tu. Dia nyanyi sebab tak nak mengajar. Kan? Kalau mengajar ni kan orang tahu alim sangat. Jadi Ustaz tahu alim. Kita nyanyi. Jadi diorang timbulkan perkara-perkara ni macam kisah Khidir tadi. Sebenarnya kisah Khidir tu bukan untuk memberitahu bahawa untuk cari ilmu tersebut. Bahkan diorang ada amalan pula. Amalan tertentu untuk dibuat supaya dapat ilmu tersebut. Bahkan ada hamba Allah Ta'ala seorang, ada pakcik tu mengajuk, tak nak datang nak kelas lepas tu. Bukan yang tadi, yang lain. Okay. Dia mengajuk, seriously mengajuk. Kes dia macam ni. Saya pernah sebut, kita belajar bahasa Arab. Tapi bila sampai sebenarnya lada, ladun, inda, dia 3 kalimah. Inda, lada, ladun. Dengar lada, ladun, inda. Di sisi. Indi qalamun, di sisi saya sebatang pen. Indahu, mana it's actually lada, ladun, inda. Tu maksudnya di sisi atau dari sisi. That's the word yang ladunni, min ladunna ilma, min ladunna rahmatan pun ada.
Kenapa tak cari rahmat laduni? Ni cari ilmu laduni. Kenapa tak cari rahmat laduni? Ini saya nak cari rahmat laduni. Pula. Ni rahmat biasa-biasa, saya nak rahmat laduni. Tak pasal the wording is the same. Kan? Pasal kalau kita kata pasal lada ladun indah, dia ada ladai, kan? Ada ladai, ladun indah. Orang kita suka kan? Macam mana? Ada ladun ajra dalam surah Nisa 67. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajra. pahala laduni. Tak gelak. Jadi diorang sibuk bukan dari konsep ni dia sukakan benda berkenaan untuk pasal tajuk asal wali laiti nabi. Tapi ada masalah lah, sebab kita kata macam bila Allah Taala ambil janji kat atas semua para anbiya, kalau Khidir masih hidup lagi dan dia mengajarkan benda-benda dan sebagainya, dia kena berdakwah, dia kena bercakap, dia bukan duduk diam dalam gua. Sebab kita macam kita sebut dalam surah Al-Imran 81 dulu, kita bincangkan, Allah Taala dah ambil janji semua para nabi. Kalau datang Muhammad SAW, dalam mereka beriman dengan Muhammad, dan mereka bantu Muhammad. Jadi membantu agama Muhammad antaranya adalah apa? Penyampaian agama tadi, bukan duduk diam dalam gua. Mana ada bantuan macam agama macam tu? Either itu mujahidin yang berperang di sabilillah, atau anda menjadi seorang yang menyampaikan ilmu agama. Dua tu je. Bukan duduk diam macam tu kan, duduk seorang kat rumah. Saya kenal Tuhan. Apa benda? Kan? Jadi konsep ni kita kata kerana mereka lihat. Pasal saya bukan bisa kata kalau sekiranya Khidir itu nabi, apa dia dapat tak ada siapa boleh belajar. Pasal dia sama seperti tongkat Musa, sama seperti Quran itu sendiri. Pasal dia dapat pasal setiap nabi dapat mukjizat yang berbeza-beza. So, setiap nabi mukjizat dia berbeza. Pasal untuk jadi petanda pada kaum dia. So kadang ada kata ilmu pada Khidir adalah itulah dia. Itulah dia ilmu dia. Tapi dia buat kerja macam tu je lah. Itulah kerja dia. Tapi dalam masa yang sama, bahkan dia kata itu bukan dibuat dengan urusan dia sendiri, tapi perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Mana terangkan kepada Musa AS kenapa dia bunuh budak tu, kenapa dia pecahkan kapal, kenapa dia bina balik tembok yang roboh. Kenapa? Dia terangkan balik apa yang jadi. Tapi kisah dia, kita kata arahan Allah Ta'ala kepada dia. Bukan sebab dia sendiri buat. Yang kita sekarang tiap hari tengok nampak kasyaf kan. Orang kita kasyaf tiap hari. Jumpa orang ni jin kan. Dia boleh buat sesekali. Okey. Sesungguhnya telah mengusulkan akidah ini Abu Hamid Al-Ghazali dalam buku kitab beliau. Maksudnya sebenarnya Imam Ghazali dia ada fasa-fasa dia. Ini fasa hidup dia ada berbeza-beza. Problem masyarakat kita ni tak boleh terima. Kalau ikutkan daripada benda terakhir Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali hidup dalam akhir hidup dia adalah dia sibuk dengan kitab Bukhari dan Muslim. Dia ketika dia mati tu, anak murid dia kata dia buka kitab Bukhari tu atas dada dia. Ni dah tawaqat ulama Syafi'iyah karangan Ibnu Sa'ad. Kan saya orang lain. Tabaqat Syafi'iyah dihimpunkan himpunan ulama-ulama mazhab Syafi'i punya kisah hidup dan sebagainya. Dalam tu disebut berkenaan dengan ketika dia mati di atas dada ada kitab Sahih Bukhari. Dia kata alangkah ruginya aku dahulu daripada benda ini, aku terlalai. Itu akhir hidup dia. Orang kita pergi ambil awal hidup, macam-macam benda jadi. Nonton ikut saya time muda tu kan, time budak kan, saya lagi ayam dan sebagainya. Astagfirullahalazim kan. Takkan nak ikut Ustaz Adli pun buat dulu kan. Macam ada anak kan, supaya jadi macam Ustaz Adli lagi lagi ayam dulu, nanti kau jadi macam Ustaz Adli. Mana ada macam tu? Faham tak? Benda yang kita buat ketika kita jahil, budak-budak dan sebagainya, ataupun ketika awal umur kita, yang mana pasal al-umur bi khawatimiha. Urusan seorang tu dengan penamatnya, bukan awal dia. Dengan penamat bukan awal. So pengiktibaran untuk apa yang dikarang oleh Imam Ghazali kitab Ihya beliau. Yang mana dalam tu ada termasuk falsafah Yunani. Pasal dia lah mengislamkan ilmu falsafah. Falsafah atau mantik dan sebagainya adalah daripada ilmu Yunani, Greek. Memang kufur. Banyak benda idea dia akan balik kepada kafir, dia akan balik kepada kufur. Tapi Imam Ghazali dia islamkan. So dia islamkan. Dia letakkan guideline yang mana ini haram, ini halal, macam sebagainya. Bahkan dia ada karang buku Iljamul Awam an Ilmil Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Sebab benda ni akan menyesatkan orang bagi dia. Dia cakap itu. Ni terus terang dia cakap sendiri. Macam mana dia mengislamkan ilmu tu? Cuma macam kita, sama kita sekarang lah, macam orang tu islamkan muzik ke, muzik Islam. Muzik Islam apa bendanya? Bukan boleh. Maksud dia ilmu tadi asalnya macam dari segi falsafah. Falsafah ni kan dia bagi logik. Kan logik kan.
the philosophy or something, dia sekian, dia cuba memperdalamkan benda ni dalam masalah benda lain tak apa. Macam tu, macam ni. Dia pegang, mana pen aku jatuh ke? Jatuh dalam kereta dah ni. Pen. Okey. Macam ni lah kata pegang pen ni. Ikut falsafah pen ni ada pro and con. Betul atau salah? Baik dan buruk. Okay. Air ni ada pro and con. Betul atau salah? Betul lah, ada pro and con. Sungguh air sendiri kita tak, bukan air. Kalau kita minum air, kita boleh minum air ada limit dia tau. Bukan guguk-guguk. Kalau kita minum air lebih daripada jumlah tertentu, hemoglobin kita pecah tau. Dan kita jadi blood kita, darah kita terlampau cair, lalu tak boleh bawa oksigen dan makanan. Jangan kita seronok je. Hanya unta saja dia punya hemoglobin tu boleh kembang. Isi dah banyak mana pun dia akan kembang. Kita punya tak ada. 2 liter itu orang juga tengok perut besar mana. Hanya orang hospital dia macam tu, dia ada heart problem because lebih air. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia ada manusia kadar-kadar. Jangan ikut orang tu kata. Tak. Kalau orang tu kata apa? Anda kena minum banyak sekian. Tanya dia untuk siapa? Saya ke orang lain? Cakap yang tu. Macam vitamin dan sebagainya. Bukan ikut semua orang. Okay. Macam oksigen lebih sangat pun tak boleh. Oksigen kita bagus, oksigen banyak. Terbakar kan, meletup nanti. Nyala sini meletup, yang sini meletup. Faham tak? So jadi, okay, bila kita sebut semua benda ada pro and con, betul atau salah? Okay. This idea, ini falsafah. Pasal cara thinking, pandang, observe, sekian. Apply pada Quran. Apa jadi? Dia start. Pegang Quran ni, ada buruk dia, ada baik dia. Ini jadi kes dalam Sahih Muslim. Jadi kes dalam apa? Dalam bila Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia kata Nabi SAW bersabda, al-haya khairun kulluh, atau al-haya kulluhu khair. Malu itu seluruhnya adalah baik. Cuba salah seorang di antara yang dengar dia bercakap, kata mengikut kata-kata hikmah, malu ni ada baik dia, ada buruk dia. Kawan ni marahlah. Dia ulang sabda Nabi. Betul, kawan tu ulang lagi. Tapi ikut dia falsafah, daripada kata-kata hikmah, ada baik. Start itu sahabat Nabi marah. Dia kata, aku cakap dia Rasulullah, engkau bawa kata-kata engkau, dia kata. Jadi orang lain pun tahan dia, jangan. Dia ni ahli sunnah, dia ahli sunnah, dia kata-kata itu. Ini ahli sunnah. Cerita sebab benda ni bagi para sahabat amat besar. To defy Prophet punya sabda, ini masalah besar. Tapi dalam falsafah tak apa. Pasal semua orang boleh diterima dan ditolak. Semua orang ada up and down dan sebagainya. Tapi dalam agama tak boleh. Itu contoh, antara contoh lah macam perbincangan berkenaan ketuhanan, sifat Tuhan. Falsafah lah mulakan. Ilmu falsafah masuk dalam tauhid. Dalam fiqah kan kita boleh bincang berkenaan tajuk masalah air mustakmal kan. Faham tak? Saya kata Nabi tak sibuk, kita sibuk. Kan Nabi mandi dengan isteri dia daripada satu besen, berebut-rebut air. Percik balik tak sibuk, kita macam tu ambil baldi lagi. Kan takut terpercik jatuh je habis satu mustakmal terus. So apa sebab? Dia because of the logic. Dia lupa berkenaan dengan dalam Islam ni ada nas yang mana kita kata syariat, bukan masalah pengertian bahasa yang ditujukan. Is what the Prophet himself say, itulah dia yang dikendaki. Bukan berkenaan masalah pengertian dalaman ke. Ini masalah dia. Saya sebab kenapa kita kata dalam konteks ini, kan kita kata dalam falsafah, ini masalah bincang falsafah tadi. Macam mana orang tu boleh tahu benda orang lain tak tahu. So dia masuk. Mungkin kerana telah terbuka dalam dia satu kunci hati, kepala, otak dan sebagainya. Dia terbuka, lalu dia datang nur dari Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi start dia tu dia kata orang takkan salah. Start dia pasal dia Allah Ta'ala kan dibuka gitu ya. Pasal dengar kan, bila Arkam kan dia ada lagu kan, pandangan mata selalu menipu. Saya tak nak lagu nyanyi kan, tengok kata saya nyanyi pula. Okey, orang lain nyanyi nanti Bollywood ke apa lantak kan, saya tak terlibat. Okey, kita bila time chorus, hati bila sudah bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Problem sekali para sahabat Nabi SAW, the most paling baik hati, paling elok amal. Tapi dia orang tak ada macam jadi setiap hari nampak pelik-pelik. Hari nampak, besok nampak kan. Hari nampak benda sekian. Tak ada benda magic setiap hari. Tapi dengan golongan ni, dia masuk magic. Even macam dalam falsafah juga timbul masalah bahawa terwujud. So falsafah. So dia bincang kan, dia kata apa? Dia kata kalau sekiranya, dia kata kan, macam mana boleh jadi? Macam kalau ikutkan sebenarnya kuasa hanya dari Allah Ta'ala. Macam dalam kita ni boleh ada kun. Kita buat laut terbelah, kita sekian,
orang mati hidup balik. Mesti dalam tu ada kita yang dia. Itu memang kita yang dia tu. Ini falsafah dia panggil. Kan? Macam dia kata apa, macam dia kata semua benda daripada zat Allah Taala. Daripada Nur Muhammad. Dia extend lah. Pasal benda macam ni kita kata falsafah ni kufur. The way of thinking yang tak boleh di-apply dalam Islam sebenarnya. Diislamkan. Bila letak batasan kata halal haram sebagainya. Pasal macam orang bercakap kan, sedangkan kita bawa bercakap tentang Allah Taala tanpa ilmu adalah haram. Tapi perasan tak orang kita buat apa? Duk ini bincang Allah Taala. Kalau dilihat dia bertempat. Kalau bertempat, kenapa ayat tu? Pasal dia apply apa ni? Allah Taala kata lihatlah macam. Tapi macam mana? Tunggu matilah. Kan betul dia kata, kalau alam barzakh tu gini, macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam mana orang tahu? Dia akan try to elaborate. Everything is academic. Everything must have a logic. Macam logik kan. Saya tengok baru ni apa, National Geographic. Dia nak fikirkan macam logiknya Musa melintas lautan, laut terbelah. Kita mungkin ada berlaku tsunami tempat lain, air laut tenggelam, maka dia lintas. Macam-macam dia tak boleh terima tau benda tu daripada ni. Lepas tu berkenaan dengan air darah ni, sekarang ada kulat lah, bukan darah. Bukan darah. Tu Allah Taala sebut darah. Datang dia kata tak, merah tu macam darah, tapi bukan darah. Lepas tu belalang lah sekian katak, kutu belalang. Don't try kaji. Macam mana logiknya berlaku. Tak fikir logik lah kat situ. Pasal kerana ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Yang dia bukan suruh kita fikir. Dia suruh kita, macam mana dia berikan benda tersebut, suruh kaum Kibti ataupun kaum Fir'aun ketika itu berhenti dari kezaliman mereka. Beriman dengan Musa AS percaya dan lepaskan Musa bersama kaum dia. Musa datang untuk lepas kaum dia. Bukan untuk ajak Fir'aun ikut sangat. Takut suruh ikut, suruh takut tapi tak nak dengar, sudah. Dia lepaskanlah kami. Lepaskan Bani Israel. So tak nak berikan katak, kutu, belalang, darah sebagainya. Datang dia untuk try logik. Yang biasa kita yang belah laut tu. Dia ada seorang profesor bangang, saya tak tahu ni. Tak, kalau tengok saya tayang benda tu daripada Oxford ke mana tak. Dia Cambridge juga. Dia ni tau. Dia buat macam Mak Saleh lah ni. Kalau Melayu lagi bangang lah, dua kali ganda kan. Ini yang Mak Saleh yang bangang ni kita lah. Dia cerita dia letaklah macam dalam macam akuarium kecil, dia letak batu. Lepas tu dia pasang kipas. Bila kipas tu cik tengok. Maybe this is the way it happen. Aku macam ilaha illallah syarikallah. Apa hal? Bila dia kata benda tu daripada act of God, tak nak terima. Dia kata mesti ada logik. Ini falsafah. Ni falsafah. Macam mana orang tu nak dekat dengan Tuhan, dia gunakan cara falsafah. Dalam Islam kita suruh amal dengan ibadat, tapi kadang pakai falsafah tak payah. Kita timbul tajuk kalau zikir. Macam kalau akhirat nanti kulit kita ni akan bercakap bersaksi. Macam mana kita nak bagi sekarang ni jangan bersaksi? Kita kena bagi dia jangan ikut cara kita. La ilaha illallah syarikallah. Allah Taala kata dalam Quran kan, memang takkan dia ni. Dia pasti akan bercakap juga. Datang kita, tak boleh macam cara dia. Faham tak? Dia ni falsafah. Dia mula macam zaman para sahabat, ending zaman para sahabat dahulu, ada orang yang cakap tentang qadar. Kata kalau qadar dah ada, kenapa kita kena hukum? Kalau kita tunggu je amal, qadar tertulis, kenapa kita kena beramal? Dia apply logik. Sedangkan dalam Islam tu, anda tahu ke, faham ke tak faham, solat tetap wajib. Yang tanya banyak. Apa akan jadi lepas kematian tu terpulang pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh kawal. Tak boleh kita kawal, tapi kerja buat. Kita tahu kita ni tuaian, kita ni tempat beramal. Lepas mati tak ada amal dah lepas tu. So something yang kita kata kat sini, kita bila saya sebut Imam Ghazali dahulu dia mengislamkan falsafah. Ya. Falsafah ni kufur. Bawa pada kufur, lepas bincang-bincang lah sekali tak nak beramal. Sekali buat apa amal? Yang para sahabat Nabi pernah tanya Nabi, kami masuk syurga dengan amalan kami atau ikut apa dalam kitab? Nabi kata ikut apa dalam kitab. Lepas tu dia kata boleh tak kami tunggu apa dalam kitab, tinggalkan amal? Nabi kata jangan. Nabi kata beramal. Semua orang dimudahkan dengan untuk apa dia ditentukan. Contoh kalau ditentukan ini ahli syurga, ikut tulisan yang tertulis oleh Allah Ta'ala, maka mudahlah, ringan dia buat amalan ahli syurga. Mudah, lahir dapat imam. Kan semua orang keliling solat. Dia kata kalau dia kata ni bakal ahli neraka, bakal ahli neraka, dimudahkan. Nabi kata muyassar. Semua orang dimudahkan ikut apa ditulis untuk dia. Masalahnya masih berjalan. Kita tahu di ilmu Allah Ta'ala dua. Satu yang telah aturkan untuk apa yang berlaku, yang kita kata doa kita. Satu lagi ilmu yang tersimpan, yang apa akan terjadi ikut apa yang Allah Ta'ala dah tahu dah. Ini benda ni simpanan, tak ada kacau apa-apa. Yang ini yang kita punya gap. Tajuk doa kita, pengharapan kita. Kita salahkan diri kita kalau kita menyesal, kena menyesal buat salah. Yang kata macam, buat apa nak menyesal? Semua dah takdir.
Faham tak? Saya jumpa orang macam ni. Gila betul. Dia kata, apa nak salah? Kalau saya buat cakap benda salah, jangan marah saya, marahlah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang tetapkan saya akan cakap macam ni. Kalau orang macam ni kan, ubat dia satu je, pergi dekat lempang. Lempang-lempang kan. Dia terkejap itu kata, kenapa lempang? Dah tulis sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni baru tahu dia, ni kena makan buah tu. Tak sungguh dia nak buat cakap macam ni. Semuanya takdir. Dia buat maksiat pun. Dia tertulis Lauh Mahfuz saya akan jadi sekian. So tak apa nak marah saya. Dia ada beza macam Adam AS jawab pada Musa. Pasal Musa AS duk cucuk dia kata apa? Kau ni kenapa kau makan, kenapa kau menyebabkan anak cucu kau susah? Tapi memang kita kata kisah Adam AS, para anbiya semua adalah maksum, kita tidak. Kesalahan para anbiya untuk maklumat bagi ataupun pengajaran bagi bangsa atau umat dia. Bukan jadi macam kita ni salah seorang-seorang je. Tak ada pengajaran orang dapat. Tak ada siapa dapat iktibar dari kita. Tak ada hukum jadi dengan kesalahan kita. Adapun dengan para anbiya berlaku kesalahan dan sebagainya. Macam macam Dr. Bilal Philip dia kata, kalau dia kata semua para anbiya bawa syariat. Dan dia kata Adam bawa syariat apa? Adam bawa syariat pertama sekali ada taubat. The first thing dia tunjuk kita taubat. Dosa jangan lari. Berdosa jangan lari daripada Allah Taala. Datang kepada Allah Taala balik. Kan dia bukan tempat. Kalau ada tempat boleh lari tak apa. Ini bukan jadi kes lari dari rumah ni. Juvana lari dari rumah tak boleh. Dengan Allah Ta'ala tak boleh macam tu. Tak ada tempat dunia ni kosong, bukan tempat dia. Semua milik dia. Jadi kalau nak lari pun akan balik pada dia juga. Dan tu salah larilah. Datang, minta maaf, minta ampun dan sebagainya. Mengadulah pada dia. Kelemahan diri kita dan sebagainya. Bukannya kita lari. Tu Adam AS tunjuk pada kita. So syariat tu datang. Jadi semua para anbiya ni datang dengan syariat. Jadi kesalahan mereka untuk syariat. Ada pun kita tidak. Ayat ni tu telah tulis di Lauh Mahfuz. Tu pergi tu, bagi sebiji. Ada orang kata dia cakap macam ni kan. Abang Ipah dia kata apa? Ni orang ni ubat dia datang pergi dekat bagi pijak perut dia. Lepas tu dia kata kenapa ni? Tertulis Lauh Mahfuz. Itu masalah dia. Tak, ini masalah. Pasal falsafah tu masuk tau. Dia falsafah. Kalau sahabat Nabi tak pernah tanya pun. Habis Nabi terangkan, no stop. Yang kadang-kadang yang tanya pun tak. Yang tanya ni orang Badui. Sahabat-sahabat yang besar tak tanya. Abu Bakar tak tanya, Umar tak tanya. Sam'an wa ta'atan, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na. Dia takkan buat tanya lain. Yang tanya pelik-pelik ni Badui. Kita tak faham. Tak, bukan yang tanya pelik. Yang tanya soalan pelik tu biar zaman Nabi tu. Sekarang ni memang kita ni kira Badui semualah. Anggap Badui, anggaplah diri anda Badui. Tak apa, tanya tak ada hal. Ada ustaz tak kisah, ada ustaz tak kisah. Saya tak kisah, tanyalah. Dia anggaplah kita ni semua ni Badui. Okey, fine. Tanya soalan pelik tu marah. Ustaz tu marah. Tapi zaman Nabi dahulu para sahabat yang besar-besar, yang kita yang awal masuk Islam, tak ada tanya bukan. Tak ada tanya bila kiamat, tak ada. Nanti je tau. Bagi bila Badui tanya soalan, diorang dengar. Seronok nak dengar. Sebab apa? Jawapan diorang tu, jawapan pelik-pelik tu akan dengar daripada mereka. Itu cara mereka. Pasal diorang takkan tanya. Yang tanya soalan pelik-pelik ni Badui. Dan Nabi layan, Nabi entertain lah. Nabi kata sekian. So jadi dalam konteks yang lain, biasa arahan Allah datang buat. Jangan macam kenapa? Bagaimana? Kan when, where. Kan itu kan style falsafah punya ni. Question thinking is good. Tapi bukan kepada syarak. Memang kena fanatik pada agama. Because ini just the only panduan. Kalau ada panduan lain, bukan Islam betul, Kristian pun betul. Itu baru masalah. Kita bincang, bahas mana bagus. Problem sekarang ni tak ada wahyu lain dah. The only wahyu, the only prophet yang ada. Datang kita macam, betul lah. Betul. Tapi je masalah. Tak boleh ada. Ada tapi sikit je, gagal lah kita. Sikit je gagal. Sikit je. Pasal dia kepada kita, kepercayaan kita pada Quran atau kepada Rasulullah SAW atau ada Islam ni, dia bukan 99%. Bukan 99.9%. Dia kena 100%. Dan dia kata walaupun tak faham, total obedient. Itu nama kita Muslim. Muslim submission. Tak ada timur tajuk. Sam'an wa ta'atan. Masalah benda tu kemudian. Jadi yang sekarang timur tajuk kumpulan pelik-pelik ni kan, Allah Ta'ala di mana-mana sebagainya. Ini falsafah. Bukan Islam. Banyak cakap Allah kat mana-mana. Kat mana-mana. Lepas tu makan rasuah agak. Lempang tu. Malah tu kalau kita tak kerti nak. Tak, dia bukan. Pasal benda tadi persoalan yang tak pernah dibincangkan oleh para sahabat dan Nabi. Macam tu kenapa timbul tajuk kan zaman Abbasiyah dahulu kan. Bila tajuk timbul,
masalah Quran makhluk dan sebagainya. Salah seorang di antara ulama tu jawab, dia kata apa? Dia kata pada sultan pada zaman kenaan. Sang sultan tu tukar mazhab. Dia kata apa? Para sahabat bincang tak benda ni, dia kata. Mana lagi mulia? Kau kan sahabat? Sahabat lah, dia kata. Maka orang bincang tak bincang. Macam mana boleh luas untuk kau perbincangan? Benda tak luas untuk para sahabat. Macam mana luas untuk kau satu persoalan, benda yang tak luas pada para sahabat. Yang sultan ni kan duk diam. Macam mana luas untuk aku? Apa tak luas untuk para sahabat? Macam mana boleh ada luas untuk aku? Apa tak luas untuk para sahabat? Maksudnya untuk sahabat limited, untuk aku luas. Macam mana untuk para sahabat sempit, aku boleh bincang. Sampai last sekali tukar. Macam mana luas untuk kau, benda yang tak luas untuk para sahabat? Soalan tu kan tanya. Tak pasal dia understanding tadi, bukan datang takwa pun. Pasal orang kata Allah di mana-mana, tak takwa pun. Tak takut Tuhan pun, menipu paling tu. Tipu hadis Rasulullah paling banyak kumpulan ni. Hadis Nabi tak ada, dia kata ada. Macam ada seorang tu kan, dia kata dia tulis hadis. Dia tak ada kalimah kaki, dia tambahkan kaki. Hai. Yang cium kaki kan, dia kata. Dia macam pelik. Kumpulan ni banyak. Saya sebut nama pun tak ada, sama aje. Yang tersesat lain kita kata memang banyak benda macam ni. Pasal dia orang ada masalah pasal falsafah tu. Saya kata bila disebut mengusulkan perkara ni adalah Abu Hamid Al-Ghazali, kitab beliau. Tapi kita kata beliau Imam Al-Ghazali ni tadi, dia ada fasa hidup dia. Fasa ni bukan saya nak elakkan takut orang marah saya. Saya tak kisah nak marah-marah, lantaklah. Imam Al-Ghazali bukan nabi. Nabi itu nabi, Imam Ghazali bukan nabi. Bahkan apa dibuat oleh Imam Ghazali bukan Imam Syafi'i buat pun. Siapa nak takut apa? Tapi masalah sekarang ni kita tahu, belajar fasa hidup manusia tadi. Mana awal hidup dia sibuk dengan sekian. Lepas tu akhir hidup dia apa benda? Macam tu masalah macam apa Abu Hasan Al-Asy'ari. Kan pun sama juga fasa awal hidup dia di Mu'tazilah. So kenapa tak ambil yang tu? Dia Asy'ari lepas tu. Mana dia guna dia buat satu idea untuk cara berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. So sebenarnya atau Jahmiyah sekali. Kerana dia punya usul dia tadi, sebab kenapa sifat 20 ni, dia bukan untuk mengenal Tuhan, tapi untuk berdebat dengan orang. How do we counter balik? Pasal tu sebab sifat yang dibincangkan limited. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang lain tak bincangkan sangat. Sebab apa? Sebab ini yang orang-orang Jahmiyah sebagai batalkan. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat. Sebab kalau melihat dia pakai alat apa? Dia kata. Pasal ayat tu keluar balik. Pasal kita tak boleh apply kan benda ni pada Allah Ta'ala. Question everything ya, tapi ada benda tak boleh. Dua benda. Allah dan Quran. Kalau Allah Ta'ala dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan yang surah juzuk kedua, Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala nyatakan Ya ayuhan nas sukulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei manusia, nanti saya tunjuk depan ayat nombor berapa. Makanlah daripada Allah Ta'ala beri pada kamu yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kalian ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia untuk kalian adalah sebagai musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, dia hanya suruh kamu dengan perkara-perkara yang buruk, perkara keji, dan perkara-perkara buruk juga, wal fahsya, dan perkara keji. Wa an taqulu 'ala Allah, dan agar kalian berkata tentang Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jap. Depan sikit je. Tak tekan. Ya ayuhan nas. Okey. Ayat 169. 169. Kata kan? Okey. Ayat 168 169. Allah katakan ya ayuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan daripada di bumi tu apa yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kamu ikat langkah-langkah syaitan. Innahu, sebenarnya dia syaitan ni lakum, untuk kalian, adu mubin, musuh yang nyata. Okey, apa kerja syaitan? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, dia hanyalah suruh kalian dengan perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang keji. Wa an taqulu, dan agar kalian berkata alallah, ke atas Allah, ma la ta'lamun, apa kalian tidak ketahui. Ini ajaran syaitan. Sebelum orang tu kata kita bincang zat ajaran syaitan. Syaitan dah ajar benda ni. Al-Quran clarify. Pasal benda ni adalah benda di luar daripada batasan kita. Pasal kita dengan Allah Ta'ala ni macam para sahabat sendiri kata, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Dia kata, ya Rasulullah, kami lihat tak Tuhan kami pada hari kiamat.
Sahabat tak jumpa. Datang kita, luasnya kita, apa tak luas untuk para sahabat. Sahabat tanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Adakah soalan yang akan timbul kalau sekiranya Nabi dah ajar mereka lihat Tuhan kat dunia? Timbul lagi tak? Macam saya dah contoh tunjukkan apa macam inilah kita tunjukkan pen saya. Lepas tu orang tanya, nanti minggu depan boleh tak Ustaz tunjukkan pen Ustaz? Ataupun tunjukkan remote tu macam mana rupa dia. Tak, benda tadi takkan soalan kan redundant. Mana boleh jadi timbul soalan? Sebab kadang diajar takkan timbul soalan untuk kiamat. Pasal kalau dia jumpa kat dunia, pasal ada orang punya falsafah, kalau tak kenal di sini macam nak kenal di sana. Tak kenal. Ini falsafah. Sedangkan saya sebenarnya jawab ada seorang abang tu. Dia kata, macam mana kita nak kenal? Dia kata, tak kenal sini, tak kenal di sana. Saya kata ilmu sana bukan ilmu sini. Al-Quran dan hadis Nabi tunjukkan. Saya bila Nabi kata dalam hadis yang saya kata, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga berbanding rumah kamu di dunia. Tak ada siapa silap, tak ada malaikat pegang buku ledger. Nama siapa? Mina. Kau punya K17 depan ujung mana? Kau nama apa? Tipah. Kau tanya. Mana ada macam tu? Tak adalah masuk rumah, silap ke rumah aku punya. Tak ada lah jadi dalam syurga nanti. Pasal di sana ilmu adalah berlainan. Ilmu sana macam ilmu anak penyu, tahu? Automatik. Dengan amal yang kita ada. Macam jawab dia soalan kubur lah, tak usah hafal. Yang kata hafal. Ada orang belajar bahasa Arab sebab nak jawab dengan malaikat. Malaikat tanya, jawab balik. Kan, malaikat tanya, baru buka. Kan, dia kata, ni boleh sembang bahasa Arab ni. Ikut dengan kelas Yunus, ada ni. Man siapa? Dia tak sembang malaikat. Lempang ni malaikat, kau tahu? Tak? Dia sebenarnya bukan macam tu, tau. Pasal amalan kita yang akan menjawab dia, amalan kita akan membolehkan kita bercakap. Amalan kita membolehkan kita bergerak di atas sirat, laju-laju. Ambil ilmu sekelip mata sampai dekat dunia ni, sampai Mekah, sampai Palestin, sampai sekian. Tok guru aku berjalan sampai sekian. Mati ni nak tanya soalan. Nanti ni sampai dekat atas titik sirat sampai terus ke? Kena lintas juga. Itu kena tanya. Berapa laju atas titik sirat? Sampai kan? Kat dunia ni beria naik rimau sebenarnya. Nanti titik sirat tu nak naik rimau. Kan? Mana rimau awak bela nak tengok. Kan? Pasal orang kita suka dunia je. Siapa dia tadi kita kata benda-benda kita kata benda tentang Allah Ta'ala, jangan cakap. Pasal Nabi SAW, para sahabat dia ajar macam tu. Datang kita boleh cakap. Pasal falsafah, bincang, question everything. Even wahyu tu pun dipersoalkan lagi. Boleh wahyu lagi. Macam Nabi ni apa ke? Amalan yang Nabi, okey, kata-kata arahan Nabi ni. Ni tajuk dia. Adakah semua wahyu atau bukan? Ayat tu keluar. So kata tengok, Nabi jawab bila seorang sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, dalam perang Badar, Nabi letak tentera air musuh. Para sahabat kata, baik tutup sini. Sebab tidak nanti kan berebut air kan dengan diorang, kita tutup sini. Mana yang telaga sana tutup. Telaga berada di belakang kita. Sebelum dia bagi apa pendapat dia kata dengan Rasulullah, dia kata, Rasulullah, kedudukan tentera kita ni wahyu Allah ke pendapat engkau? Gitu. Nabi kata pendapat aku. Kalau macam tu dia bagi idea. Dalam kisah tersebut, para ulama berikan pengajaran hadis tersebut adalah seorang pemimpin patut dengar kata-kata rakyat dia. Kata-kata orang biasa pun, walaupun bukan ranking tadi, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Even bukan Abu Bakar Umar pun Nabi dengar. Bukan tunggu Abu Bakar Umar. Kau siapa? Bukan Abu Bakar. Tak ada. Nabi tunggu siapa saja bercakap. Itu cara adab yang kita belajar daripada kisah tersebut. Bukan kita belajar bahawa Nabi boleh salah. Kalau kita pakai macam tu, dan agaknya solat maghrib ni bukan 3 rakaat. Mungkin setengah rakaat saja. Kan? Mungkin Nabi tersilap. Kan? Sembahyang 5 waktu. Mungkin zaman Nabi tu satu. Mungkin zaman kita sekarang ni kerana kesibukan kan, maju dan sebagainya, jam petang-petang, so mungkin 3 rakaat dah cukup. Tak, kita ada macam tu. It's not about optional. Tak ada optional tau. Tentang arahan Nabi SAW tak ada optional. Dia semua compulsory. Semua mesti kita pakai. Bukan mesti kita persoalkan macam bila Nabi kata dalam kisah tersebut, pendapat aku, maksudnya banyak lagi benda pendapat Nabi. Mungkin habis Jahanam Islam. Sebab para ulama tak pakai benda tu. Sebab para sahabat Nabi tak ada kata dia soal banyak-banyak. Tak. Pasal ketika tu adalah waktu kritikal. Sahabat tu bimbang, dia tanya Nabi. Sebimbang benda tu. Dia ada idea, dia nak tanya, dia ke tidak. Tu je clarification. Nabi SAW pula rendahkan diri, tak ada kata macam, engkau dah dengarkan Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan? Dan tidaklah dia, itu Muhammad tadi berkata daripada diri dia sendiri. Semuanya adalah wahyu diwahyukan. And then question apa hal? Kalau kita kan, question apa hal? Apa hal question? Macam Umar bin Khattab kan Nabi kata syaitan lari tengok muka dia. Tapi dia pula tak ada macam,
Syaitan dah tengok muka aku. Aku cakap apa kau dengar? Tak macam tu pun. Bila seorang wanita kontes berkenaan dengan apa? Keputusan dia untuk letak perempuan terlawan. Dia letak keputusan dia, Umar nak letakkan mahar dengan jumlah tertentu saja. Nak kurangkan. Perempuan terlawan. Perempuan tu baca Al-Quran. Yang surah Al-Baqarah kan, bila kalau kamu berikan kepada isteri kamu emas yang berpukal-pukal, jangan kamu ambil daripadanya sedikit pun. Lepas tu dia kata pada Umar, wahai Umar, Allah Ta'ala sebut emas banyak ini, kan, harta yang banyak. Macam mana engkau boleh kata tidak? Lepas tu Umar kata apa? Tak ada kata macam, perempuan, kau tahu tak, aku ni syaitan lah dalam muka aku. Dia kata macam tu. Dia kata apa? Dia kata betul, perempuan salah Umar. Nampak tak macam mana karakteristik apa para sahabat Nabi SAW, yang mana benda ni tak boleh apply pada orang-orang sufi atau belajar sufism. Dia, guru dia jangan tanya pun, jangan soal. Nabi tak apa dia soal, para sahabat tak apa dia soal, guru dia jangan tanya. Jangan soal guru dia. Semuanya kan, dia pakai kopiah nur daripada atas turun ke bawah. Dia gila panggil tu, dia gila tau. Gila pun ada tahap juga. Kadang-kadang saya cakap, saya kata gila, ada tahap juga. Macam bangang pun ada tahap-tahap dia. Tak, ini pasal apa idea ada. Kalau para sahabat Nabi boleh dikritik, dan kita jangan kritik. Umar bin Khattab nak keluar keputusan tadi, orang tanya dengan dia jawab. Bahkan Abu Bakar ketika nak keluarkan tentera sekian, dia siapa? Abu Bakar ni siapa? Nak banding dengan semua wali-wali yang kat dunia ni, kat Malaysia ke, Indonesia ke, Yaman ke. Takkanlah orang terendah daripada, lagi tinggi dari Abu Bakar. Tapi dia ketika mana buat keputusan apa-apa, orang tanya soalan. Macam bila time dia kata serang orang-orang yang tak nak bayar zakat. Kepada sahabat Nabi tak setuju, ramai tak setuju. Umar antara tak setuju. Tapi kalau kalian dengar taat, tapi ikut. Kerana apa? Arahan Nabi untuk ikut dia sebagai pemerintah. Tapi tok soal tetap soal, tanya tetap tanya. Macam diam, jangan tanya. Tak ada tanya. Ni tanya ni kan nanti orang ragu-ragu pula, yang mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Tak. Tanyalah masalah dia, apa hal kami kena? Kenapa orang tu tak kena? Kenapa duit gaji dia nampak tambah? Kenapa gaji kami? Nak tanya-tanyalah masalah dia. Oh, ni tak pun tanyalah, ngarut betul. Okey. Jadi dia kata, dan jadi maksud dia sebut balik, konsep dia memang kita kata Imam Ghazali dikatakan sebagai orang yang melontarkan idea ini. Dan memang banyak orang yang nak belajar ilmu pelik-pelik ni, kasyaf, ilham sebagainya, dia akan rujuk Imam Ghazali kata. Tu saya ulang balik. Ini fasa hidup dia yang awal. Kitab ni kita ambil yang ujung, jangan ambil yang awal. Pasal dia fasa-fasa hidup dia. Pasal di akhir hidup dia adalah apa? Kitab Bukhari di atas dada dia. Mana dia belajar Bukhari, belajar Muslim. Dia duduk belajar kitab Bukhari dan Muslim ketika tu. Menunjukkan bahawa apa? Di akhir hidup dia itulah diisikan waktu dia. Dan ikutlah itu. Kenapa ikut yang awal? Kalau kita kata ilmu yang dibawa tadi telah membawa dia kepada peringkat makam yang tertinggi. Makam tertinggi tadi berakhir dengan itu. Maksudnya lah lintas dengan falsafah, last sekali sampai pada peringkat balik kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belajarlah hadis Nabi. Ini tak ada, tapi kita rasa falsafah ini. Dan itu fasa hidup dia. Ini macam saya terang kan, fasa hidup orang tu ketika muda sebagainya kan. Yang zaman dulu, apa orang Malaysia ni apa? Suap pendek biasa je. Kan? Suap pendek, polis pun pakai suap pendek, pada lutut ke pada atas lutut sikit? Bawah lutut. Bawah lutut kan? Terus sikit besar. Ikut British. Iyalah. Zaman tu. Apa imam pun mufti pun mandikan orang bulan Safar. Mandi Safar tu mufti duduk hadis sama. Tolak bala. Sedap kata sesat. Memanglah sesat tapi sedap je kata. Akan cakap itu kena dengan orang tu, orang marah tahu. Okey, saya sesat kan. Dia nak faham kan zaman era tu. Ini fasa tu jangan kita apply kan, kata dulu dia kata dia ni wali, tak jadi alasan. Walau dia wali, dia bukan nabi. Pasal dia bukan menjadi panduan kita pada semua arah. Dan kita kata hatta dalam masalah kita kan, boleh tolak Imam Syafi'i punya akidah selamba je. Yang salah lah patutnya. Ikut fake Syafi'i. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah pelik, tak faham betul. Imam Syafi'i tak ada akidah ke apa? Okey. Jadi kata apa? Dan dia dalam bawah kitab beliau, dan telah melampau dengan teruk dalam perkara ini apa? Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Farid kan, dan juga apa? Di kalangan golongan zindik. Ibn Arabi ni yang kita tahu wahdatul wujud lah. Wahdatul wujud. So dia masukkan idea tadi lebih teruk, dahsyat lagi. Pasal ketika mana dia bersatu dengan Allah Ta'ala, kata dia, ketika tu semua ilmu tu daripada Allah Ta'ala, ilmu luh mahfuz. So semua kena nampak. Takkan ada salah, takkan ada silap, takkan ada tak kena, takkan ada sekian, semua tahu. Nabi di usul ijtihad tak tahu benda gaib, diorang boleh kata, itu dia kata itu Nabi, ni wali. Itu Nabi, ni wali.
Betul. Ini sebab kenapa? Kalau kita baca Al-Quran daripada mereka, Nabi Allah Ta'ala usul isytiharkan tak tahu benda ghaib. Diorang akan kata, yelah, itu betul lah. Tapi tak mustahil kan? Macam sekarang ni kan orang cerita berkenaan dengan Nabi hadir dalam majlis-majlis maulid. Tak mustahil kan? Kan macam tu, Nabi hadir dekat kuil. Mustahil tak? Tak mustahil kan? Nabi hadir dekat tempat sekian. Tak mustahil kan? Asal tak boleh lah? Orang bersakat Nabi, Allah Ta'ala hadir pun boleh, betul tak? Jangan bagi tak mustahil. Mana tahu kod-kod ada. Kod-kod ada. Habislah ini. Agama mana satu tak faham. Mana tahu Nabi hadir. Pasal apa? Guru nampak. Ada orang, ada seorang tu. Alah, saya tak masuk internet lagi. Nantilah. Saya tak masuk password lagi internet. Saya tak ingat. Tak tahu nak masuk macam mana. Kalau tak boleh buka kan, tunjukkan apa nama? Yang mana macam Nazim Haqqani, Syam Kabani dengan apa Habib Syekh yang Hanana tu, dia buat program kat Indonesia. Kemudian tengah-tengah buat program tu tiba-tiba Hisham Kabani bangun sebab Nabi datang. Dia pandang macam tu. Yang anak murid dia pun semua bangun. Kan, lepas tu dia kata apa? Pergerakan goyang badan tu tak sengaja kerana seronok sangat. Padahal dia ada gini-gini, ada gini-gini, ada gini-gini, ada movement dia. Kan? Padahal tak ada benda bahagi tu. Kan? Gila betul. Ya, ada kot. Dia bagi. Apa benda password ah? Aerobic ke? Aerobic, bukan aerobik. Aerobic. Apa benda? Yang mana tu? Kat sini ni password. Small word. Semua sekali. Ya, satu baris. Ada apostrofi tak ada kan? Tak ada kecil. Orang lain lagi tahu saya. Pelik tu. Tu, ni tu. Ya. Ha. I-A-M. Oh. I-A-M. Ni tu. Ni tu. Ya. Tak tahu ada tidak. Payah tu ni. Tapi yelah, kita tu pasal siapa pula telefon ni? Tak ada kan? Tak yang menanam satu Malaysia dah macam mana? Nak buat macam mana? Dah orang suka. Siapa tanggungjawab tu Ustaz? Sebab dia keluar Tanggungjawab tak ada tanggungjawab. Belajar sini. Kawal diri masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nara. keluar kat TV kan? Bukan TV pun. Akan keluar TV. Orang cium kat TV tu betul. Orang tangga baju kat TV tu betul. Macam mana kita nak betul pula? Sama je tak betul. Kalau alasan TV paling ni okey. Paling tak bijak bila orang tu kata, "Ish, kalau salah takkan keluar TV." Habis orang bogil kat TV tu benda. Kau tak bodoh. Apa gila tau. Apa benda logik-logik lah sikit kalau tu saya kata bangang ada tahap juga kan. Kalau dia kata nak tak reti, dia kadang ikut kadar jugalah. Kalau dia kata sekiranya kan benda tersebut berlaku kat televisyen, saya bila televisyen tu menjadi hujah kita, Quran, sunnah, ijma', qiyas, televisyen. Bukan? Quran, sunnah, ijma', qiyas. TV Al-Hijrah. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Edu Aikim. Apa hal ni? Gila ke? Elok syarikat yang sebut akak kena saman, akak tanggung sendiri. Bukan saya. Tak endorsement je. Kadang-kadang kadang-kadang kita kata apa dia? Sama dia kata Imam Mufti wilayah mana ada ke? Dia itu protokol. Dia orang jemput. Tak boleh protokol kalau bukan. Kalau sekiranya datang PM turun, TPM turun, siapa yang kawasan tu kena turun tau. Ini kena ngiring, agak silap. Itu bukan endorsement. Kena datang, tak boleh. Nak ada. Duty kena datang walaupun tak gelik sama. Dia boleh confuse orang. Okey. Nabi hadir majlis. Ni tengok. Ada satu video dia. Orang cakap ulang sekali, bukan masalah mufti tu. Orang Malaysia suka penjelasan tu. Quran, sunnah, ijma' ke. Mufti terangkan saja, orang tak dengar je mana. Apa pandai-pandai je. Alah, dulu kerja dia ikut juga. Alah, cakap sedap. Ni. Ni dekat Indonesia. Okey. Alah, sangkut pula. Siapa yang berhenti kan? Sekejap.
Kena tutup lampu. Mana entah pekerja-pekerja. Atas, depan. Depan. Lalu depan tu apa? Okey. Dia bila dia buat benda ni. Okey. Ni Hisham Kabani. Sekarang ni kira dia lah yang apa? Pegang apa ni. Tu bila saya lawak kan, bila orang tu kata, takkanlah Habib Syekh ni terlibat. Kan dia kan ni tarikat yang ni confirm dah JAKIM keluarkan sesat. Jadi dia sekarang ni hadir sama majlis sama. So dia kata kenal sama-sama je. Tak, memang dia ikut. Dia kenal. Maka dia memang ambil ijazah. Ni pasal Habib Syekh yang apa? Yang Hanana tu, yang nyanyi tu. Dia ikut sama benda ni kita Dia adalah program baik-baik gitu kan. Dia sebelah tu. Okey. Jadi dia salah betul lah ilah syarikat lah. Kenapa lah? Berhenti pakai. Saya pakai ke? Ya. Dia belum download habis lah. Bukan download habis. Memang line internet berebut dengan orang tak boleh. Okey. Macam mana pula? Astagfirullahalazim. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah kata ni tak dapat tengok tu sebab itulah, sebab diorang ada kasyaf. Okey, tak apa sini. Dia kata video Nabi Muhammad hadir tiba-tiba di peringatan Maulid Nabi Bantul. Tak tahulah nama tempat kat Indonesia ke, Allah alam. Maulid Nabi di Bantul kot, Indonesia. Okey. Jadi bila dia buat benda tu kan, program tu, sekedepannya sikit. Dia mula tu dia buat biasa je, dia duduk diam-diam macam tu kan. Lepas tu kejap dia kan tiba-tiba macam kawan ni dia akan bangun menghadap tempat. So dia kata, dan dia cakap lepas daripada program tu, dia cakap sendiri, dia kata Nabi tadi hadir. Ini masalah dia pasal okey, tak apa. Nantilah buka sendiri. Payah sangat saya tak download benda ni. Buka lampu dek. Okey. Google tulis je dalam tu tulis apa Nabi, dalam YouTube tu tulis Nabi hadir je. Nanti dia akan perkataan majlis, MJELIS, majlis. Jadi dia akan ada keluar kisah tu. Jadi benda yang kita tengok ni, yang inilah contoh yang ni nanti kita tunjukkan. Ada dia punya, dia tunjukkan apa macam mana. Macam mana? Mana? Habib Syekh tu ada. Dia banyak program dia lah. Okey, jadi maksud dia benda macam ni kita kata, dia kata benda tak mustahil. Yang seorang ustaz daripada universiti matrik UIA pun sama juga. Tak mustahil. Tak mustahil kita ada semua sekian. Kamu kelas pun tak mustahil. Tapi kalau logik akal, paling akan Nabi hadir adalah majlis hadis. Bukan majlis nyanyi. Majlis hadis lah, pasal bila dia kata baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali datang. Betul tak? Imam Ghazali datang baca kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau. Kalau Nabi SAW ketika baca hadis lah, bukan ketika mana nyanyi. Bohong kan? Tipu. Okey. Dia kata, Al-Ghazali berkata, para anbiya dan para awliya tersingkap kepada mereka perkara-perkara berkenaan melimpah pada dada mereka cahaya, bukan dengan pengajaran, pembelajaran dan kitab-kitab penulisan kitab-kitab. Bahkan ia adalah dengan zuhud kepada dunia. Nampak? Zuhud pada dunia. Mana jadi benda tu dengan sebab zuhud. Salah. Pasal Allah Ta'ala pilih para nabi macam kita kata apa? Semua para anbiya. Macam kalau ikutkan pada kisah kehidupan, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, dia anak raja. Dia anak raja. Kan? Kalau dia kata Nabi Daud, dia menantu raja. Kalau ikut logik, masa dia bukan dia hidup dalam masa zuhud. Tajuk dia pilihan Allah Ta'ala. Musa AS duduk dalam istana. Musa, anak angkat Firaun. Dibela dalam istana dengan kemewahan dan sebagainya. Tapi bukan masalah zuhud. Pasal ini kita tahu, yang kita ideakan kononnya jadi sebab zuhud. Tak. Jadi sebab Allah Ta'ala bagi. Pasal pilihan Allah Ta'ala. Bahkan dia dengan zuhud terhadap dunia dan berlepas dari ikatan-ikatan dunia. Sedang mengosongkan diri, mengosongkan hari. Mengosongkan hari dari kesibukan hari. Mana tak ada sibuk dengan makan, cari kerja, tak ada sekali, tak ada. Kosongkan waktu. Itulah menyebabkan terbuka pada mereka limpah kurnia ilmu Allah Ta'ala. Kemudian dia menceritakan cara berkenaan. Lalu beliau berkata, pertama,
dengan memutuskan ikatan-ikatan dunia secara keseluruhan. Auto semua. Start itu kes tak nak kahwin, tak nak ini. Tapi yang best zaman kita pelik apa tahu? Tok guru tu kata, zuhudlah sekian. Tok guru, kereta mahal. Anak murid kereta murah. Rumah besar tak boleh, tak elok. Bagi saya. Saya hati bersih, saya boleh jaga. Gila betul. Dan anak murid pun bangga ikut juga. Okay. Sponsor anak murid. Iyalah kan. Masalahnya kan yang best kan, dia suruh anak murid dia zuhud, dia pucuk-pucuk perut makan. Itu masalah dia. Saya tak pernah ajar tuan-tuan makan sikit. Okey. Dia kata apa? Dia kata dengan mengosongkan memutuskan ikatan duniawi secara keseluruhan dan mengosongkan hati daripadanya. Kemudian berkhalwat. Maksud dia menyendiri. Menyendiri duduk dan diam, tak usah campur orang sebagainya. Menyendiri, berkhalwat dengan dirinya sendiri pada sudut dengan membataskan pada fardu dan rawatib saja. Buat kerja, solat fardu sekian sebagainya. Tapi sebenarnya kita kata tanggungjawab keluarga macam mana? Itu sebab kenapa kita kata jangan apa laluan Nabi mendapat wahyu, kita boleh follow. Itu untuk Nabi. Nabi duduk dalam gua Hira, kita tengok. Kalau Nabi duduk dalam gua, kita duduk gua. Kerana itu Nabi kena belah jantung sekali. Pergi IJN. Saya ingat nak propose. Kita buat kereta kerja kan. Program basuh jantung mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Jibril belahkan bukan untuk kita. Kita gatal nak ikut juga. Kalau Nabi berkhalwat, kita berkhalwat. Kan tu bedah jantung sekali. Tak nak takut mati pula. Kalau ikut logiknya buat sekali lah macam tu. Kan buat keluar jantung tu beri air zam-zam awak kan. Basuh doktor pun bunyuh. Lepas tu doktor belah jantung kau dah belah tak boleh tau. Mati dah. Jibril lain dia belah jantung Nabi. Dia buat keluar dan benda tu bukannya gaib. Fizikal. Pasal Nabi SAW jatuh tu muka dia kuning. Budak-budak nampak. Ditumbangkan dia ni oleh orang. Sampai dia kata ketika mana dia kena belah kali pertama tu, sampai dia kata apa? Muhammad dah mati. Bila dia datang jumpa dia, tengok muka dia kuning. Mana kayak macam sakit lah. Tapi dan Anas bin Malik kata ada kesan belah. Kesan belah tu ada. Nampak dia kata. Pasal dia jadi khadam Rasulullah SAW. So dia kata aku nampak kesan belah tu di Nabi SAW. Physically. Tu yang pelik tu, Jibril belah ada kesan. Ustaz belah tak ada kesan. Keluar apa? Keluar dari situ sebagainya. Tak ada kesan. Ini masalah. Okey. Dia kata apa? Dia kata kemudian berkhalwat diri dan dia duduk dalam keadaan kosong hati, menghimpunkan kerusingan, tidak memecahkan pemikirannya dengan membaca sebarang Al-Quran. Yang baca Al-Quran pun. Tidak juga merhati pada tafsir, jangan baca tafsir pun. Dan tidak juga menulis sebarang hadis dan sebagainya. Nampak? Kosongkan jiwa, jangan ada kaitan dengan ilmu syarak pun jangan. Bukan belajar Quran, bukan Quran teman dia, tak. Jangan baca Quran, jangan juga sibukkan dengan tafsir Quran, jangan juga hadis. Nampak tak? Pasal ini dia kata kenapa. Tapi macam saya kata, ini fasa hidup dia yang awal. Ketika dia sedang berkecimpung dengan falsafah. Bila kita ambil ending dia bagus. Ending dia kepada belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ending. Yang orang kita dah sibuk awal. Kalau nak awal ikut saya, jom. Kecil ada gayam. Okey. Dia kata bahkan itu yang kenapa dia letak tahu tau. Dia letak inverted comma dan tu. Ini pengarang buku ni dia buat macam tu. Bayangkan macam mana dia cakap yang tu. Bahkan dia berusaha agar tidak terlintas dalam pemikirannya sesuatu pun selain Allah Taala. Dia berterusan setelah duduk dalam khalwat berkenaan dengan kata Allah sentiasa dengan kehadiran hati sehingga dia sampai kepada keadaan dia membiarkan lidah dia dan dia seolah-olah melihat kalimah tersebut mengalir di atas lidah dia. Kena bayangkan pula ni start ni yang syaitan datang. Syaitan akan datang kat sini memkhayalkan. Lepas tu kalau kadang-kadang suruh nampak cahaya, warna apa? Putih ke? Kuning ke? Macam-macam cara. Ini benda cerita dia. Tiada untuknya sebarang pilihan di dalam mendapat rahmat Allah. Tak ada untuk dia pilihan dalam mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bahkan dia dengan apa yang dilakukan menjadi terdedah kepada bayi-bayi rahmat Allah Ta'ala. Mana tak ada dapat, kecuali itu je. Untuknya sebarang pilihan. Inilah cara dia kena buat. Tiada lagi untuknya selain daripada menanti rahmat yang akan dibuka pada Allah Ta'ala. Sebagainya dia membuka kepada para anbiya dan juga para awliya dengan cara ini. Nampak? Dia nampak, dia bayang tu. Sedangkan kita tahu bahawa dalam kisah-kisah yang datang, sahabat Nabi SAW yang Nabi kata ahli syurga, dia sebab apa? Dia bersifat dengan sifat memaafkan orang yang buat salah pada dia. Ya Allah, minta ampun untuk orang berkenaan. Dan juga orang yang kita panggil apa? Yang apa macam Wais Al-Qarni, dikatakan doa dia makbul. Penduduk langit semua kenal dia. Tapi bukan dengan sebab dia buat benda pelik-pelik duduk bertapa dan gua. Dia jaga mak dia. Nabi terangkan dia seorang anak yang baik. Nabi terangkan sebab dia jadi kasih Allah Ta'ala.
Tapi bila orang tu start ikut jalan ni, dia masalah. Itu sebab kenapa dalam konteks masyarakat kita dianggap ilmu adalah ilmu yang patut dipelajari. Tak masuk syurga siapa tak belajar tarekat. Sebab hanya satu cara. Sedangkan para anbiya, Allah Ta'ala kata kami pilih ikutkan kehidupan para nabi tadi macam-macam. Dia memang ada yang lahir susah, ada sekian. Tapi kebanyakan para anbiya, contoh macam kisah sebut tadi Musa AS dan sebagainya, lahir dan keluarga yang bangsawan, bukan keluarga orang miskin. Kan? Dan bukan ni macam mungkin Allah alam. Kalau orang tu tengok apa Gautama Buddha kan, ada cara macam tu. Dia kan dia duduk diam kan, tengok dia duduk dalam istana sampai seronok, tengok orang miskin, dia susah hati. Lepas tu ikut orang yang duduk bawah pokok. Sampai ada ular dilindungi dia daripada hujan dan sebagainya. Akhirnya dia timbulkan agama. Dia ingat macam tu. Para anbiya bukan macam tu. Jadi pilih Allah Ta'ala dan sedar. Bukan dalam keadaan duduk diam betapa je, tak. Bahkan Allah Ta'ala sukakan, macam Nabi SAW jauhkan diri daripada kaum dia. Allah Ta'ala jadikan dia nak duduk macam tu. Dan bahkan tak ada pelik sebab apa? Mereka ada kesan-kesan pengetahuan daripada ilmu daripada agama Ibrahim. Mungkin cara duduk diam kat mana sebagainya, ada cara yang dipelajari pada Ibrahim AS punya kedudukan. Dan kita kata stop situ je. Dan para sahabat Nabi tak pula melalui proses yang sama. Masuk Islam kata, kau dah bertapa belum? Belum. Pergi tapa dulu. Boleh ucap syahadah lepas tu. Kau? Belum. Pergi tapa dulu. Kalau gua Hira penuh dah Rasulullah, cikgu lain pula. Mana ada macam tu? Maka para sahabat tak ada sibuk. Itu sebab saya kata jangan gatal. Kononnya nak ikut Nabi boleh, kita boleh. Tak, jangan. Sebab benda tadi Allah Ta'ala berikan. Anda tak tahu benda ghaib, tak ada masalah. Pasal amal anda dekat, anda jaga halal haram. Rasa Allah Ta'ala perhatikan anda. Cukup dah. Cukup. Macam orang Badui yang kita tahu yang diminta untuk dia jual kambing. Ibnu Umar pernah test orang Badui jaga kambing orang. Kita jual aku seekor. Kalau tuan dia tanya, minta, katalah mati. Badui tu kata, mana boleh dia kata kan sekian Allah Ta'ala, aku nak jawab apa dengan Allah Ta'ala nanti. Menangis Ibnu Umar. Dan benda ni baru dia ada orang buat, tanya kepada Badui yang ada sekarang, tanya soalan yang sama. Nak beli pada dia kambing pun jawab soalan yang sama. Tanpa belajar falsafah, tanpa bijak kan, belajar kitab-kitab besar, tapi dia takut Tuhan. Itu benda penting. Bukan masalah benda-benda kena sekian, tahap sekian, pakai serban 7 tingkat, 9 tingkat. Ini tu ambil ijazah tu, serban tu. Kalau orang yang mula-mula belajar 3 tingkat je. Iya, lo syarikalah nak pakai serban yang tu kena ambil ijazah. Tak tahulah ijazah apa. Saya kata Fatihah wuduk tak ada ijazah. Wuduk nak sah semayang tak ada ijazah. Nak beramal dengan benda tu, bahkan selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat fatih, selawat sekian, nak amal kena ambil ijazah. Tak ambil nanti panas. Apa benda zikrullah ataupun amalan Islam yang panas pula? Pelik betul. Allah Ta'ala kata ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita dengan mengingat Allah Ta'ala tenang hati. Ni jadi gila. Masalah tu. Okey. Macam mana? Kenapa? Macam mana? Tak usah buat lah. Fatih. Dia berkata di tempat lain, dia kata apa? Khalwat tidak terjadi melainkan dalam rumah yang gelap. Sekiranya dia tak mampu memiliki gelap, maka tudunglah kepalanya dengan belahan baju dia. Ambil baju tutup kepala. Atau berkelubung dengan sarung atau kain. Maka dalam keadaan seperti ini, dia akan mendengar seruan kebenaran dan menyaksikan keagungan hadrat kenabian. Nampak? Dia menantikan suara enlightenment. Dia nak kata apa? Enlightenment. Ini masalah, ini bukan Islam. Tapi ulang balik. Ini fasa awal hidup Imam Ghazali, bukan fasa akhir dia. Orang kita dah sebut kejar benda ni, lupa berkenaan dengan bahagian akhir. Ini kena betul-betul faham Sebab benda ni yang bahagian akhir hidup dia, bukan ini yang dia ajar. Maka dia sibuk belajar kitab hadis, belajar hadis. Itu kata hujung hidup dia, ambil hujung lah, pergi ambil yang awal buat apa? Faham? Ini konsep dia kat situ. Jadi insyaAllah kita sambung kemudian. Soalan? Soalan tak? Tak ada. Badui boleh soalan. Soalan tak ada soalan. Okey, berjumpa di sini. Kita sambung kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.